Kembali bertemu sehingga semalam sebanyak 1,126 kes aktif dicatatkan dalam kalangan banduan dan kaki tangan penjara di seluruh negara. Jabatan Penjara ambil serius perkara tersebut dengan ambil langkah tambahan dan juga drastik bagi membendung penularan wabak COVID-19 dan antaranya bersalah kes dadah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya dikeluarkan dari penjara dan ditempatkan di beberapa kem program latihan khidmat negara ataupun disebut sebagai PLKN yang diwartakan sebagai penjara sementara. Jadi untuk bercakap dan juga berbincang mengenai pengawalan pandemik dalam penjara secara khususnya bersama Buletin Awani pada jam dan juga ketika ini ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani. Prof adalah pakar perubatan kesihatan awam dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum Doktor. Ya, Assalamualaikum. Doktor, sebelum kita nak bercakap tentang apa amalan dan juga praktis yang dilakukan oleh negara-negara luar dalam membendung penularan wabak khususnya dalam kawasan pusat tahanan dan juga penjara, kita juga dimaklumkan semalam dan beberapa hari lalu dengan peningkatan kes dalam seminggu dua ini melonjak kepada 3 angka dan semalam dalam ucapan perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pun mengatakan keadaan masih terkawal. Prof adalah pakar kesihatan awam. Mungkin Prof boleh jelaskan kerana masyarakat di luar sana masih bimbang, kebimbangan kerisauan mereka makin meningkat kerana angka yang begitu tinggi. Daripada kalau diikutkan, ambil contoh semalam di Kedah misalnya, 397 kes dilaporkan, 394 kes adalah daripada kluster penjara. Mungkin Prof boleh jelaskan dalam erti kata apa terkawal yang boleh kita faham secara keseluruhannya? Okay, kalau kita lihat kes malam, kes malam kalau kita lihat pada angka memanglah angka itu besar. Tetapi kalau kita melihat pula kepada pecahan kes, kluster daripada kluster tembok menyumbang sebanyak 57% daripada jumlah kes malam. Jadi 57% itu lebih sedikit lebihlah daripada separuh. Jadi angka yang ditunjukkan merisaukan, tetapi sebenarnya terkawal itu dalam erti kata yang lain bahawa mereka yang dalam penjara ni iaitu banduan mereka memang telah dirawat, dikuarantin dan diasingkan untuk mencegah penularan. Dan di samping itu kita tengok kenyataan daripada Jabatan Penjara sendiri yang pada bersalah di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya ditempatkan di Pusat Latihan Khidmat Negara dan juga pelaksanaan pembebasan banduan secara mesin dikenakan bagi yang kurang daripada tempoh hukuman yang kurang daripada 3 bulan. Itu adalah satu yang amat dialu-alukan dan sangat baguslah kerana apa yang kita tahu kesesakan dalam penjara itu sebenarnya yang menyebabkan penularan mudah berlaku. Walaupun kalau kita tengok indeks kes yang mula-mula dikesan di penjara Al-Mustaq misalnya adalah daripada kaki tangan sendiri, tetapi itu indeks kes yang pertama dikesan, tapi setelah pengesanan dibuat ternyata ada beberapa orang lagi di kalangan banduan yang didapati positif COVID-19. Jadi pada pendapat saya apa yang Jabatan Penjara lakukan adalah bertepatan sebab kita nak mengurangkan kesesakan. Kalau kita tengok kesesakan di penjara di Malaysia berdasarkan kenyataan daripada penjara sendiri ialah kesesakan dia ialah 30%. Maksudnya adalah 30% lebih lagi daripada kapasiti yang sepatutnya. Jadi dengan adanya kurang kesesakan ini diharapkan dapat penjarakan dilakukan dan juga selain daripada mematuhi SOP yang lain seperti memakai penutup muka dan mengamalkan membasuh tangan dengan kerap, personal hygiene dan sebagainya. Prof, mungkin terlalu awal untuk saya bertanyakan perkara ini, tapi daripada apa yang dimaklumkan oleh KKM sebelum ini, ujian saringan akan dilakukan secara besar-besaran khususnya tertumpu kepada kawasan penjara dan juga pusat tahanan seperti yang dimaklumkan. Pada pandangan Prof dan juga jangkaan Prof,
Apakah untuk hari ini statistik dan juga angka akan meningkat lagi ataupun bagaimana? Ya, pada pendapat saya sudah tentu. Hari ini jika dilakukan pengesanan dan juga saringan secara besar-besaran di kalangan banduan di penjara Al-Usta ini, betul kes akan menunjukkan peningkatan, tetapi ia adalah dalam keadaan terkawal. Sebab apa? Sebab jika kita melakukan saringan, jumlah akan meningkat. Jadi kalau kita tengok peningkatan tu hanyalah daripada kluster ini, bermaksud kawalan, kaedah-kaedah kawalan sedang dilakukan. Jadi betul masyarakat boleh merasa bimbang dan risau, tetapi kerajaan mengambil langkah-langkah pencegahan yang perlu dan juga langkah yang lebih lagi daripada pencegahan, misalnya yang pemindahan pesalah-pesalah dadah, pembebasan banduan secara berlesen dan sebagainya. Prof, apa pandangan Prof, apa amalan dan juga praktis yang boleh kita ambil maklum daripada negara-negara luar? Contohnya di Singapura yang sebelum ini 2-3 bulan lepas kita melihat kepada trajektori kes itu begitu tajam meningkatnya dan kemudian berlaku mereka berjaya melandaikan khususnya bagi angka-angka yang berbabitkan pusat tahanan dan juga di tempat kita boleh sebut sebagai kesesakan. Apa amalan-amalan yang boleh kita ambil dan juga kita boleh contoh daripada negara-negara luar dalam mana mengawal penularan wabak pandemik ini? Di negara-negara luar, apa yang mereka buat, contohnya di Singapura, mereka buat saringan secara agresif di kalangan kumpulan-kumpulan yang terlibat. Kalau kita tengok sebelum ada kluster penjara sebagainya, kluster di kalangan pekerja asing. Di Singapura pun apabila kes meningkat di kalangan pekerja-pekerja ini, banyak test dilakukan sehingga kadang-kadang kita tengok melebihi 1,000 angka yang positif tu, tapi dalam masa yang jangka masa panjang dia melandai kembali dan apabila saringan tu berkurangan dan juga apabila kes tu berkurang maksudnya disaring, tetapi negatif jumlah sakit yang negatif tu lebih banyak daripada positif. Kita akan tengok pengurangan dalam jumlah itu yang pertama. Yang keduanya ialah dengan mengurangkan kesesakan. Jadi kalau sebenarnya COVID-19 ni kalau dalam keadaan sesak tu sedang saja melibat, tak kira lah sesak tu disebabkan oleh berkumpul secara sengaja ataupun macam di penjara diletakkan secara beramai-ramai dalam satu tempat disebabkan oleh kita hendak melakukan correctional action terhadap mereka. Jadi penjarakan dan kesesakan tu yang perlu diatasi. Di samping kalau tak boleh kena buat kawalan-kawalan lain lah, maksudnya dengan mengamalkan pemakaian pelitup muka dan sebagainya. Baiklah, terima kasih. Ya. Ada lagi Prof? Silakan. Pada saya yang penting juga selain daripada mengawal mengawal jangkitan tu ialah mengurus emosi lah. Emosi banduan, emosi staf, emosi keluarga staf. Yang itu pun sebenarnya penting jugalah sebab masyarakat risau. Emosi masyarakat secara umum pun kita perlu mengawal lah.